Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, so hari ini cikgu akan menerangkan tentang bab 1, tingkatan 3. Temanya adalah rangsangan dan gerak balas. Topik kita yang pertama adalah sistem saraf manusia. Okey, masa awak tingkatan 1, tingkatan 2 kamu dah belajar sikit-sikit tentang sistem saraf manusia, tentang sistem dalam badan manusia. Kira kamu tahulah dalam badan manusia ni sebenarnya kita ada 11 sistem, kan? Tapi hari ni kamu akan belajar dengan lebih detail lagi tentang sistem, salah satu sistem dalam badan manusia iaitu sistem saraf manusia. Okey, untuk objektif kita pada hari ini ada 4 sahaja. Yang pertama ialah kamu tahu tentang maksud sistem saraf manusia untuk akhir pembelajaran kita. Okey, yang kedua kamu perlu tahu tentang struktur dalam sistem saraf manusia. Yang ketiga, fungsi sistem saraf manusia. Yang keempat, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey. So, pergi dulu pada maksud sistem saraf manusia, objektif kita yang pertama. Okey, sistem saraf manusia ni merupakan sistem kawalan yang paling penting lah dalam koordinasi badan. Sebab fungsi dia adalah, okey, ikut tema macam tema ni, fungsi sistem saraf manusia ni adalah untuk mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, so rangsangan tu macam mana? Rangsangan pun seperti cahaya. So bila cahaya, rangsangan seperti cahaya ada. So apa yang tindakan yang dijalankan oleh badan kita? Okey, waktu itulah badan kita akan menjalankan tindak balas terhadap rangsangan. So deria yang terlibat apa dia? Mata, kan? Okey, pendengaran kita. Pendengaran kita ni bertindak balas terhadap rangsangan daripada bunyi. Okey, pergerakan badan kita. Okey, dan juga sistem saraf ni dia akan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran melalui satu proses. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, macam dalam gambar ni Lee Chong Wei dia tengah main badminton, kan? So apa yang berlaku pada sistem saraf dia? Okey, first sekali tengok rangsangan dia dapat daripada bola badminton tu. So mata dia akan tengok, dia dapat rangsangan daripada bola tu, mata dia mata akan tengok dulu. So mata ni dia akan menghantar impuls ke otak. So impuls tu apa? Impuls tu dia merupakan isyarat elektrik, isyarat elektrik yang mengalir melalui sel saraf. Okey, so mata dia akan detect dulu, dia akan nampak dulu rangsangan tu. So mata akan menghantar impuls ke otak. Dan otak ni akan proses apa nak kena buat otak Lee Chong Wei ni proses apa gerakan badan yang perlu dilakukan. Nak kena lompat ke, kaki nak kena bengkok ke, nak bengkokkan badan ke. So otak akan fikir dulu, dia akan proses dulu, dan bila dia dah proses apa yang perlu dilakukan oleh tubuh badan, dia akan proses dulu jarak antara raket badminton dengan bola tangkis tu, dan baru dia akan hantar impuls tu ke kaki dan tangan. Jadi badan dia pun boleh bergerak, kaki dan tangan pun akan terima impuls dan melakukan tindak balas. Okey. Yang kedua kamu kena tahu tentang struktur sistem saraf manusia. Okey, struktur sistem saraf manusia ni terbahagi kepada dua sahaja ya. Terdiri daripada dua bahagian, iaitu sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Okey, untuk sistem saraf pusat ni ada dua sahaja, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Okey, kenapa sistem saraf pusat? Sebab dia terletak di tengah-tengah. Okey, so sistem saraf periferi ni terdiri daripada saraf kranium dan saraf spinal. Okey, sistem saraf periferi ni sebenarnya sebagai perantaraan lah. Dia perantaraan antara sistem saraf pusat dengan efektor dan juga reseptor.
Okey, effector tu apa? Effector tu yang tadi tu lah, effector dan receptor ni ayat bahasa Inggeris sebenarnya tapi dipinjamkan untuk terms ni. So receptor tu yang menerima rangsangan. Macam tadi tu mata menerima rangsangan kan. Dan receptor tu yang mata tu lah. Effector pula yang bergerak balas, macam kaki dan tangan. So sistem saraf periferi ni dia yang akan menghubungkan saraf pusat iaitu otak dengan effector dan juga reseptor. Sebagai orang tengah lah, perantara. Macam kamu tengok ni. Terdiri daripada 12 pasang saraf kranium. Okey, saraf kranium ni ada 12 pasang yang menghubungkan otak ni saraf pusat dengan organ deria dan organ dalaman. Organ deria, organ dalaman ni dia bertindak sebagai effector dan reseptor. So sistem saraf kranium dan saraf spinal yang menghubungkan antara otak dan juga reseptor dan effector ni. Okey, kalau saraf spinal ni ada 31 yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, dia sebagai orang tengah. Dia yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Effector dan juga reseptor lah. Okey. Apakah fungsi sistem saraf manusia? Macam tadi cikgu pun dah terangkan kan. Mengesan rangsangan. Yang kesan rangsangan tu adalah reseptor. Okey, recept. Mengesan rangsangan. Dan akan menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Tadi cikgu dah cakap dah. Impuls tu adalah inilah. Dia macam elektrik. Isyarat elektrik yang mengalir melalui sel saraf. Dan dia akan hantar impuls tu ke otak. Otak akan menghasilkan gerak balas yang sesuai, okey, dan akan menghantar impuls tu semula ke effector. So effector tu akan bergerak balas, okey. Seterusnya yang keempat, okey. Setelah kita punya badan menerima rangsangan, okey, saraf kita terima rangsangan, akan berlaku gerak balas terhadap rangsangan tu. Okey, gerak balas ni terbahagi kepada dua. Okay. Ada tindakan terkawal, ada tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ni, semua tindakan ni kita boleh kawal menggunakan otak kita lah. Otak kita boleh kawal apa tindakan yang kita akan lakukan. Macam kita baca buku ke, kita menulis ke, kita bercakap ke, kita type message, macam kita baca komen-komen dekat dalam Facebook ke, Instagram ke. Kalau kita nak komen balik ke, itu kita yang kawal. Jadi benda yang kita boleh kawal, kita bagilah komen lah dengan baik kan. Sebab kita boleh kawal benda tu. Kalau kita bercakap pun kita kena bolehlah tuturkan dengan kata-kata yang baik. Sebab apa? Itu semua tindakan otak kita yang kawal, bukan tindakan tu luar kawal. So kalau nak bercakap, kurangkan ikut emosi, berfikirlah ikut otak. Sebab benda ni kita boleh kawal. Okey. Tindakan luar kawal pula macam mana? Tindakan luar kawal ni dia tindakan yang berlaku serta-merta tanpa kita sedari, tanpa kita fikir pun. Benda tu tak payah fikir pun. Okey. Kalau tindakan luar kawal ni, medula oblongata ni dia terletak di bawah otak kita. Otak kita tu dekat sini, dekat bahagian bawah ni terdapatnya medula oblongata tu yang mengawal denyutan jantung kita. Kalau waktu tu jantung kita macam kita dalam keadaan yang takut kan, automatik kita punya jantung tanpa sedar jantung kita akan berdegup dengan laju kan. Tapi untuk mengawal degup tu daripada terlalu laju sampai sakit jantung, jadi medula oblongata yang kat bawah ni yang akan serta-merta akan mengawal
detak jantung kita kembali kepada normal supaya kita lebih relax, bertenang lagi. So pernafasan kita ni pun adalah tindakan luar kawal, tak perlu otak untuk berfikir. Peristalsis ni macam mana? Macam kamu makan kan? Bila makan ni masa form tu ada belajar ni. Bila kita makan tu, makanan turun tu turun ke dalam kita punya usus semua tu melalui peristalsis. Dia turun mengecut, usus tu boleh mengecut, kembang, kecut, kembang. Itu peristalsis, makanan boleh turun. Okey, rembesan LU kita bila kita bercakap, automatik keluar. Jangan cakap pula, saya bercakap tak keluar LU. Memanglah LU tu tak menjejer keluar sampai ke kawan. Tapi kita bercakap mesti ada sikit rembesan LU tu. Okey. Lepas tu adanya saraf tunjang, tindakan refleks. Ni kita panggil tindakan refleks yang dilakukan oleh saraf tunjang. Macam contohnya tindakan luar kawal yang tindakan refleks ni bila kita tersentuh. Kalau kita minum air panas kan. Lepas tu air ni panas sangat, pegang, tersentuh, tangan kita terus automatik gitu kan. Itu namanya tindakan refleks, tak payah otak fikir sebab untuk keselamatan kita. Tindakan refleks ni berfungsi sebagai keselamatan diri kita. Bila kita tersentuh benda panas, tindakan refleks kita tarik tangan tu. Okey, tarik kaki bila tersentuh benda yang tajam. Untuk menyelamatkan diri kita. Bersin bila habuk masuk kat dalam hidung kita, automatik kita bersin. Jadi kuman tak sempat nak masuk, kita dah bersin dulu. Bila bersin keluar kuman, alhamdulillah. Okey. Tindakan terkawal. Okey, kita tengok pula. Kan tadi tindakan gerak balas ni, gerak balas terhadap rangsangan ni ada dua jenis kan, tindakan terkawal. Okey, kita tengok macam mana tindakan terkawal ni, pergerakan impuls dia daripada reseptor ke efektor. Okey, contohnya lah, bila kamu dengar bunyi telefon, okey, mak kamu call, kamu ni tak balik rumah lagi. Tak balik rumah, dah berjalan-jalan, tak balik rumah lagi. So, bunyi mak call. So, bunyi itu adalah sejenis rangsangan. So, kamu akan terima, reseptor akan terima telinga kamu. Telinga kamu bertindak sebagai reseptor, menerima rangsangan tu. Dan akan menghantar rangsangan tu bila dah dapat tu, akan dihantar dalam bentuk impuls saraf. Impuls tu dia akan hantar ke otak. Ada bunyi telefon, mak call, so dah hantar ke otak. So otak ni yang akan proses. Nak angkat ke tak nak angkat? Kalau angkat nanti balik lambat mak marah. Kalau tak angkat pun kena marah juga. So nak angkat ke tak nak angkat? So otak tu akan proses lah. Dan otak tu akan menghantar lepas dia dah berfikir-fikir, dia akan hantar impuls tu, impuls saraf kepada efektor. Okay? Efektor ni otot kelenjar dekat tangan kamu ni. So sama ada apa gerak balas kamu. Nak angkat ke tak nak angkat ke, nak reject call, nak angkat ke nak reject. So otak dah ni kan. Jadi jari pun sentuh skrin telefon. Gerak balas dia, angkat lah nanti kesian mak risau. Okay, angkat. Sorry mak. Okay, macam tu. Okay. Yang seterusnya adalah tindakan luar kawal. Yang kedua. Gerak balas yang kedua adalah tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ni kita tengok pula dia punya pergerakan impuls dia daripada reseptor ke efektor. Okey. Bila je tindakan luar kawal ni sebagai contohnya macam kena ni yang tadi tindakan refleks tu, cikgu bagi contoh. Tersentuh tangan ni, tersentuh benda yang panas. Okey. Efektor iaitu reseptor tu dia akan terima rangsangan tu dan dia akan terus menghantar impuls terus ke saraf tunjang. Tak perlu ke otak, pergi ke saraf tunjang terus hantar ke otak dan otak terus bertindak balas dengan menarik tangan menjauhi benda yang panas. Okey, ini adalah pergerakan impuls tu. Dia terus tak ada pun nak kena fikir guna otak ke tak payah. Tindakan refleks.
Okey. So, apa kepentingan rangkaian sistem saraf dalam kehidupan harian ni? Okey, sistem saraf ni kamu kena jagalah Dah dapat sistem saraf, Tuhan Allah dah bagi sistem saraf yang baik pada kita. So kita kena jaga dengan baik. Sebab kalau sistem saraf kita terjejas, orang tu boleh lumpuh sementara, lumpuh separuh ataupun badan dia boleh keseluruhan lumpuh. Jadi terpaksa nanti bergantung pada mesin pula untuk melakukan proses fisiologi kan. Kalau ada orang kena ada bantuan pernafasan, jantung. Jadi kena jaga benda tu dengan baik. Okey, kesimpulannya tu je untuk hari ni aku nak buat kesimpulan dulu. Bagi kamu ingat balik apa yang kamu belajar. Okey, kesimpulannya dalam sistem saraf ni, kamu dah belajar dia terdiri, dia punya fungsi Okey, fungsi dia senang cakap mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, jadi apa tu? Rangsangan tu yang terima adalah efektor dan efektor akan menghantar impuls ke otak dan otak akan menghantar impuls kepada organ kita untuk bergerak balas. Kemudian kamu belajar tentang sistem saraf ni terdiri daripada dua, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni tadi kamu dah tahu dia menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan reseptor dan efektor. Okey, dan kamu juga belajar yang ketiga, kamu belajar tentang jenis gerak balas. Okey, ada dua jenis gerak balas, iaitu satu tindakan terkawal, satu lagi tindakan yang tidak terkawal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab tengok channel cikgu sampai akhir. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.